Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haider binti Muhammad Nur. Nombor matrik 252350 dan saya adalah pelajar daripada UUM Sintok. So, tajuk yang saya pilih adalah penstabilan automatik. Penstabilan automatik terbahagi kepada empat bahagian. Yang pertama adalah cukai berkadar, nombor 2 cukai progresif, nombor 3 harga minimum dan yang keempat adalah skim insurans pengangguran. Apa itu penstabil automatik? Penstabil automatik bermaksud ia merupakan beberapa bentuk pembelanjaan dan pendapatan kerajaan yang digunakan untuk mengurangkan turunan aktiviti ekonomi negara. Semasa kemelesetan ekonomi, alat penstabilan automatik ini digunakan untuk mengurangkan kadar kemerosotan ekonomi. Dan sebaliknya, semasa pertumbuhan ekonomi, alat penstabil automatik ini juga akan digunakan untuk melambatkan perkembangan ekonomi. Contohnya, semasa pertumbuhan ekonomi, cukai pendapatan progresif akan dikenakan oleh kerajaan dan akan mengurangkan pendapatan boleh guna penduduk. Pengurangan pendapatan boleh guna mengurangkan penggunaan dan perbelanjaan agregat dalam ekonomi negara kita. Dan kesannya adalah kadar pertumbuhan ekonomi akan menjadi perlahan. Terdapat 4 komponen dalam penstabil automatik, iaitu cukai progresif, nombor 2 cukai berkadar atau proportional tax, ketiga harga minimum, 4 skim insurans pengangguran. Cukai progresif bermaksud kadar cukai yang meningkat apabila pendapatan negara meningkat. Cukai progresif sebagai penstabil automatik. Cukai progresif juga dapat menstabilkan ekonomi kerana ia merupakan penstabil automatik. Apabila pendapatan meningkat dan hasil cukai yang kita dapat daripada kita punya negara akan meningkat dan akan memperlahankan perkembangan ekonomi. Sebaliknya, apabila pendapatan berkurangan, hasil cukai akan merosot dan memperlahan pengucupan ekonomi yang akan lebih teruklah. Okey, cukai berkadar. Sistem cukai berkadar ia juga disebut sebagai sistem cukai rata. Ia menilai kadar cukai yang sama kepada pembayar cukai tanpa mengira pendapatan ataupun kekayaan. Ia bertujuan untuk mewujudkan kesaksamaan antara kadar cukai marginal dan kadar cukai purata yang dibayar oleh pengguna. Iaitu di bawah sistem cukai berkadar, pembayar cukai individu membayar set peratusan pendapatan mereka tanpa mengira jumlah pendapatan yang diperoleh. Contohnya, cukai pendapatan tu 10% yang tak meningkat atau berkurang apabila pendapatan meningkat ataupun pendapatan tu jatuh akibat cukai berkadar. So, dalam contoh ni, individu yang mendapat RM20,000 setiap tahun membayar RM2,000 di bawah sistem cukai berkadar sebab 10% tu lah. Dan sementara seseorang yang memperoleh RM200,000 setiap tahun akan membayar RM20,000 dalam cukai. Contoh tertentu cukai berkadar termasuk cukai per kapita, cukai pendapatan kasar dan juga cukai pekerjaan. Dan ini pula skim insurans pengangguran. Sewaktu pendapatan negara sedang merosot dan kadar guna tenaga rendah, perbelanjaan kerajaan dalam bentuk skim pengangguran akan turut bertambah. Tambahan pula bantuan kewangan mengurangkan pengucupan ekonomi dengan mengurangkan kejatuhan perbelanjaan agregat. Sebaliknya, waktu ekonomi sedang melambung dan kadar pengangguran rendah,
bantuan kewangan kepada para penganggur jatuh. Keadaan ni mengurangkan suntikan dalam ekonomi dan menyekat kenaikan perbelanjaan agregat. Dan ini pula adalah penetapan harga minima ataupun harga minima. Ia adalah merupakan salah satu pensabit automatik. Dengan penetapan harga ini, harga akan ditawarkan. Harga yang ditawarkan itu tak boleh rendah dari harga minimum yang ditetapkan. Hal ini adalah untuk melindungi pengeluar sebagai contoh petani. Sekiranya berlaku kegawatan ekonomi, harga minima akan terus tetap sekaligus tak akan menyebabkan pendapatan petani itu merosot. Hal ini juga akan menjamin pendapatan petani dan membolehkan mereka berbelanja seperti biasa dan merencakan ekonomi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.